محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Muazzin kita, Saf Kepimpinan Surau, Pengerusi, Timbalan, Setiausaha Bendahari dan seluruh ahli jawatan kuasa, dan tidak lupa juga kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan yang selama ini mendengar daripada jauh, kini dia mula mendengar daripada dekat. Alhamdulillah, seperti biasa kita meneruskan kuliah pengajian kita di dalam kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita mengharapkan semoga kita berpegang teguh dengan akidah yang benar, sehinggalah kepada nafas kita yang terakhir. Kerana sesungguhnya manusia ini sebesar mana sekalipun dosa yang dia lakukan, kira mana belum dia melakukan satu dosa, iaitu syirik kepada Allah, maka dosanya itu ada ruang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka lantaran daripada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia buat. Kerana Allah itu Maha Adil, tetapi masih mempunyai ruang dan peluang untuk kita mendapat nikmat syurga Allah. Syurga Allah ni nikmatnya bagaimana? Kalau yang mencari syurga Allah, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, mencari syurga-syurga yang makamnya itu tinggi, sudah pastilah tuan-tuan akan mendapat nikmat yang begitu hebat. Tetapi ada yang bertanya, kalaulah kita ni pelaku-pelaku dosa ni dicampur dalam neraka, kemudian barulah dapat masuk ke dalam syurga Allah, bahagian mana sangat yang tinggal untuk mereka yang kelewatan memasuk syurga Allah kerana apa? Transit dalam neraka dulu. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang paling akhir masuk syurga. Jadi dia ni, orang lain dah masuk dah, dia kemudian sekali. Rupa-rupanya yang last sekali masuk syurga ni orang lelaki. Kira nakal juga orang lelaki ni rupanya. Orang perempuan ramai dalam neraka, tapi keluar seorang. Yang lelaki pun keluar sampai habis dah. Last sekali barulah ada seorang lagi yang terakhir. Lepas dia ni tak ada lagi dah yang akan keluar daripada neraka, dan tak ada lagi dah yang akan masuk syurga. Kata Nabi SAW, lelaki ini bila mana dia keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga, lalu dia ingin tahu, dia tanya kepada Allah Subhanahu Taala, berapa keluasan syurga yang nak beri kepada aku ni? Sebab dia rasa hina sangat diri dia. Agak-agak besar meja ni ke, ataupun dapat besar reban ayam kat rumah kita. Lalu kata Nabi SAW, Allah berikan peluang untuk dia meninjau ruang syurga yang diperuntukkan untuk dia sebagai lelaki yang terakhir. Daripada tempat dia berdiri sehinggalah kepada tempat nun, jauh mata memandang. Maka dia berjalan dan terus berjalan untuk melihat. Rupa-rupanya mengambil masa selama 100 tahun perjalanan. Ni kira yang last ni. Tuan-tuan ni yang jenis kategori syurga awal, tak usah kira duduk dalam syurga bidadari, bakat berebut tangan, berebutlah nak pegang janggut Pak Imam. Allah, seronoknya, ya. Orang perempuan isteri jangan cemburu, jangan bimbang. Ada orang perempuan kata, oi, mana boleh ustaz macam tu, ya. Sekarang bolehlah dia kata mana boleh, sebab apa? Duk cemburu ada lagi. Dalam syurga besok tak ada cemburu dah. Sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan setiap orang yang nak masuk syurga itu, kata dia, ini kita rujuk dalam tafsir Ibn Qasir,
Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setiap manusia yang nak masuk syurga itu dia akan menghampiri mata air yang berada depan syurga, lalu dia akan minum. Bila diminum saja mata air itu, segala keburukan sifat-sifat yang ada pada diri dia akan nyah buang habis. Jadi kalau selama ni dia cemburu, dalam tak cemburu dah. Kalau selama ni dia berkumpul ramai-ramai, dia buat ketupat, tak ada bucu. Masuk persatuan membawang, dalam syurga tak ada persatuan membawang. Don't worry, be happy. Ni cerita ni lelaki yang last, sejauh mata memandang tu dia cuba berjalan pergi tengok 100 tahun ambil masa. Dan setiap langkah perjalanan dia tu, dia tengok ruang yang Allah sediakan kepada dia tu bukannya tanah hutan macam kita. Kita tanah hutan, kita teroka habis dah cantik teroka, kerajaan main bebuh benteng. Dilarang menceroboh, Allah kesian. Tapi tak. Dalam syurga ni kata Nabi, lelaki ni sepanjang perjalanan dia pergi itu, dia melihat Allah sediakan dia kemah-kemah yang ada, dan kemah-kemah itu terdiri daripada kemah yang dibuat daripada emas dan permata. Masya Allah, hebatnya. Tu lelaki yang terakhir. Tuan-tuan tak usah kira lah nikmat macam mana. Yang penting jaga akidah, jangan sampai rosak. Kemudian Allah sediakan hidangan untuk dia, kata Nabi SAW, untuk makan. Ya, ustaz pun bagi kuliah, datang dia orang bagi air kosong je. Ya, tapi adalah 2 botol. Sebab tu saya boleh buka topeng, boleh buka topeng muka. Tuan-tuan tak boleh. Sebab saya, Kementerian Kesihatan kata, siapa yang duduk dalam kedai makan boleh buka topeng. Saya, dia orang sedia air, jadi boleh minum, buka topeng. Kalau tuan-tuan nak buka topeng, minta sediakan air 100 botol, insya-Allah boleh. Okay. Baik, nak tunjukkan bila mana dia berada dalam syurga itu, kata Nabi SAW, dia akan dihidangkan dengan makanan, minuman, hidangan yang disediakan kepada lelaki ini daripada pagi sampailah kepada petang sebanyak 70,000 hidangan. 70,000 tuan-tuan, saya katakan, setakat ini belum pernah lagi mana-mana hotel boleh sediakan hidangan satu hari. Daripada pagi sampai ke malam, 70,000 hidangan, tak ada lagi. Hotel 5 bintang, 10 bintang, tak ada. Apatah lagi hotel yang tak ada bintang langsung. Dan kata Rasulullah SAW, lelaki ini, dia akan makan makanan yang dihidangkan kepada dia itu dengan penuh berselera, semua hidangan yang disediakan. Jangan tuan-tuan kata dia pelahap. Pelahap betul, 70,000 dia sapu habis. Sebab kata baginda Rasulullah SAW, hidangan yang disediakan itu adalah hidangan antara satu pinggan dengan satu pinggan, satu piring dengan satu piring. Rasanya tidak sama dan dia tidak akan mendatangkan jemu kepada orang yang memakan. Hebat. Kita hari ini peminat apa? Peminat masak patin. Patin masak dengan tempoyak. Bolehlah sebulan sekali makan. Cuba isteri masak tiap-tiap hari. Awak ni masak tempoyak muka saya pun dah macam tempoyak dah. Baru sebulan. Berapa hidangannya? Ini 70,000. Ya, berselera semua nak tunjukkan. Hebat. Maka sebab tu, jaga betul-betul amalan kita supaya jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Tapi bukanlah bermakna kita bebas melakukan mungkar. Kerana bila mana kita melakukan kemungkaran, kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Neraka Allah ini diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Ada neraka Saqar, ada neraka yang mana apinya itu menjulang dan dia akan meragut ubun-ubun manusia. Nak tunjukkan dahsyatnya neraka-neraka Allah ni. Dan bila mana ada dalam neraka, makhluk yang nak lari keluar daripada neraka tu, setiap kali dia nak lari keluar akan dikait oleh malaikat yang menjaga neraka. Maksudnya tidak ada peluang nak keluar daripada neraka Allah. Tapi sekarang ketika mana kita berada di dunia ini, kita masih lagi ada peluang untuk melenyapkan segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita buat dengan cara bertaubat kepada Allah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Allah tidak sama seperti makhluk. Kita dah baca dah kitab ini dah hampir separuh. Kita dah lihat tentang uluhiyah Allah, rububiyah Allah.
Allah ini Tuhan yang mana dialah Tuhan yang menciptakan kita. Allah lah Tuhan yang mana dialah Tuhan yang maha pengampun. Dia cipta kita, kita buat maksiat, dia ampun. Kita buat maksiat, dia ampun. Kita buat maksiat, dia ampun. Kita manusia ni, bapa anak buat salah sekali, bagi warning, kau buat sekali lagi siap kau. Buat lagi. Oi, lama-lama ni marah sampai ada bapa yang tak mengaku anak. Ada ibu yang tak mengaku anak terhadap anak dia yang sering kali mengulangi perbuatan-perbuatan kesalahan mereka. Tapi Allah, dia sentiasa membuka pintu taubat dia. Sebab tu Nabi sebut bahawasanya kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu, kata Nabi, berdosa. Wa khairu khata'. Sebaik-baik orang yang berdosa itu, kata Nabi, adalah mereka yang bertaubat. Yang bertaubat. Dosa ni bukan kata, oh yang pakai serban macam saya, pakai jubah macam saya, letak lagi serban atas kepala bau. Oh, orang ni bagus ni, tak berdosa. Belum tentu lagi. Kadang-kadang dosa lebih banyak daripada orang biasa. Itu sebabnya kita kena melihat bahawa Allah ini dia tidak memandang rupa paras, tetapi Allah melihat kepada hati kita. Maka sebab tu dalam kita nak mengejar akan nikmat-nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga Allah, maka perlu menjaga hati kita agar hati kita ini sentiasa berada dalam bersih, menyucikan jiwa. Seperti mana yang saya sebut dalam kuliah subuh pagi tadi di Subang, satu kitab yang ditulis oleh Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia menyatakan bahawa yang pertama sekali kena ada pada diri manusia ni, iaitu menyucikan jiwa. Jiwa dia kena suci dulu, kena bersih. Bukan kira dia tu siapa, oh dia ni ustaz jiwa bersih. Tak. Ustaz pun kadang-kadang mengumpat, korang pengumpat pun ada juga. Kita jadi siapa? Jadi ustazah. Belum tentu lagi. Lesen masuk syurga bukan lesennya menjadi ustaz, menjadi ustazah. Kalau tidak, semua akan berebut jadi ustaz, ustazah. Itu sebabnya kata Said Ramadan Al-Buti, dia kata manusia ini begitu mudah untuk mencari ilmu. Cari ilmu mudah, tetapi nak mengamalkan ilmu yang ada pada diri dia, itu yang agak sukar. Allah melihat dari segi amalan, bukan dari segi kita cari simpan, tidak. Itulah sebabnya kita mendengar dalam Al-Quranul Karim, Allah nyatakan di sana, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Allah tak kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi Allah menyeru dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Supaya orang yang beriman ini dah Allah berikan iman pada dia, jagalah iman itu sebaik mungkin. Jangan sampai iman itu terkeluar daripada diri kamu. Maka Allah nyatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Amat besar azab, siksa bagi mereka yang bercakap tetapi mereka tidak buat. Kalau dia bercakap saja, dia tak buat, dia duk mengajar, buka kitab mengajar orang, tapi dia pun tak amal pada diri dia. Kata Allah, kabura makhtan 'indallah an taqulu ma la taf'alu. Amat besar azab, siksa bagi mereka yang bercakap tapi dia tidak buat. Sebab tu dalam konteks ini tuan-tuan, kita kena saling tegur menegur dan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Kita ni tak ada manusia yang perfect, tak ada manusia yang orang katakan hebat belaka. Nabi pun dia mohon keampunan daripada Allah. Astaghfirullahalazim. Nabi beristighfar, mohon keampunan. Kalaulah Nabi pun beristighfar kepada Allah, mana hebat Nabi dengan kita. Sudah pastilah Nabi lagi hebat, tapi hebat-hebat Nabi tetap menunjukkan perwatakan sebagai abdi, sebagai hamba. Maka hamba ni dia banyak berdosa, banyak salah, maka dia bertaubat kepada Allah. Maka kita kena banyaklah bertaubat di atas kesalahan kita. Kadang-kadang kita sangka buruk pada orang. Itu yang kita kena buang daripada diri kita ni sebagai manusia. Cuba kita melihat sejarah sejarah yang ada. Semoga kita dapat memperkemaskan diri kita ini dengan apa yang pernah dilakukan oleh
Nabi SAW kepada para sahabat. Baik, kita nak melihat dari segi tanda-tanda kiamat ini. Kiamat ini pernah ditanya oleh sahabat ketika mana Nabi SAW sedang menyampaikan ceramah, menyampaikan tazkirah, menyampaikan ilmu ketika itu, pengajaran kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bila akan berlakunya kiamat?" Nabi teruskan kuliah dia, teruskan menyampaikan ilmu. Nabi tak layan percakapan, pertanyaan daripada hamba Allah. Nak mengajar kita apa? Bahawa tak semua pertanyaan itu perlu dijawab dengan segera. Kita kadang-kadang punya nak jawab, orang tanya jawab, tanya kiri, tanya kanan. Paling kita bimbang kalau wartawan datang tanya. Ni menteri-menteri patut baca sejarah. Menteri, wakil rakyat. Sebab dia orang ni yang selalu wartawan datang kerumun, wartawan tak datang cari orang surau. Buat apa cari orang surau? Dia cari orang politik. Orang politik pula pantang buluh mic, semua dia jawab. Ini kita nak buat ni macam mana? Kita nak buat ni macam mana? Lepas tu kelang kabut. Ya. Nabi ditanya, "Bila akan berlakunya kiamat ya Rasulullah?" Nabi tak jawab, Nabi teruskan dengan kuliah dia, dengan pengajaran kepada para sahabat. Selesai daripada itu baru Nabi tanya, "Mana dia lelaki yang bertanyakan tentang bila berlaku kiamat tadi?" Waktu kata hamba Allah tu, "Saya ya Rasulullah." Nabi tanya dia balik, "Dah cukuppah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat? Yang dok ambil tahu sangat bila nak berlaku kiamat ni, kau dah buat persiapan cukup ke?" Kita ni kadang-kadang kita duk tanya-tanya tapi kita tak buat persiapan. Tanya ni sebab nak dapat jawapan, kerana apa? Sebab niat tak betul. Niatnya nak cari kalau kiamat akan berlaku pada 14 hari bulan September 2020. Jadi hari ni baru dia mula datang surau. Semalam lambat lagi, ada 2 hari lagi, tak payahlah. Dia duk kira nak cari last minute ni. Ya. Semua nak cari last ni. Sebab tu kita ni disuruh kita buat amalan itu untuk mencari keredaan Allah, kerana kita tidak tahu bila dan di mana kita akan mati. Kata apa dalam satu hadis Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Nabi SAW menyatakan bahawa ada 5 perkara, 5 keghaiban, benda-benda gaib yang langsung tidak diketahui oleh mana-mana makhluk kecuali Allah. Yang pertama apa dia? Yang Allah rahsiakan benda gaib yang kita tak tahu ni. Yang pertama sekali kata Nabi SAW, iaitu Allah merahsiakan apa yang akan berlaku pada esok hari. Benda nak berlaku besok kita tidak tahu. Sebab tu kita kena jaga, ya. Jaga cukup-cukup. Itu sebabnya selalu saya dalam kuliah, kadang-kadang dalam percakapan di luar pun selalu saya menegur orang-orang politik, minta maaf lah. Sebab apa? Nabi sebut benda yang akan datang tak ada siapa yang tahu. Jadi jangan kita cepat menghukum, terutama sekali dalam perkara yang melibatkan akidah. Sebab tu saya katakan jangan terlalu cepat kita mengkafirkan orang. Kerana hari ini kita kata begitu, besok kita berkawan balik. Jadi masalah ni. Sedangkan kita dah hukum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ingat dalam kitab ini pun ada, belum sampai saja. Tapi siapa ada kitab balik cek tengok dalam kitab. Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan bahawa mana-mana orang Islam yang beriman, ada iman dalam diri dia, tapi dia ni langsung tak buat ibadah, ni kira yang teruknya geng. Tak buat ibadah langsung, semayang tak nak, puasa tak nak, haji lagi lah, dia kata buang duit je, buat apa? Baik dia pergi kat London sana lagi seronok. Tapi dalam dia begitu, tengok orang pakai serban marah. Tengok janggut panjang sampai imam lagi marah, apa janggut panjang-panjang ni. Tapi bila kita tanya dia, Tuhan kamu ni siapa? Tuhan kamu yang kat Batu Cave tu, yang tangan duk situ merubun tu. Itu Tuhan apa? Itu nyamuk hinggap kat batang hidung pun tak boleh nampak. Nak jadi Tuhan. Habis Tuhan kamu siapa? Saya, Tuhan saya Allah.
Walaupun dia tak semayang, walaupun dia minum arak, walaupun dia berjudi, segala dosa dia buat, tetapi dari segi pengakuan, ikrar pada hatinya tetap mengaku Allah lah Tuhan, maka dia layak ke syurga Allah. Kita pula kadang-kadang, oh ni kafir kamu ni, ya. Memanglah ada hukum, tapi kita tak boleh meletakkan hukum itu kepada individu, tapi hanya meletakkan hukum itu kepada perilaku yang melakukan. Contohnya Allah SWT nyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasikun. 3 ayat. Belakang saja berubah ayatnya. Barang siapa, kata Allah SWT, yang menghukum dengan tidak menurut hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di kalangan orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang fasik. Kalau dia tak menjalankan hukuman tu, kita tengok dia, ya, pengurusi surau tangkap orang curi. Dia curi apa? Curi basikal rumah Tok Bilal. Tengok-tengok lepas tu, pengurusi surau kata, tak apalah, saya lepaslah, ya, tapi jangan buat lagi. Dia kata pengurusi surau dah kafir. Kenapa? Sebab dia tidak menjalankan hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Orang mencuri kena potong tangan. Dia turimpuh macam tu. Mana boleh? Melibatkan perkara ini, yang mencuri ni dia ada had dia. Ada had nilai dia, lihat had dari segi keselamatan barangnya, semua dia ambil kira. Dan hukum nak melaksanakan hukuman ini jatuh kepada pemerintah. Pengurusi surau bukan pemerintah, Pak Imam bukan pemerintah. Pemerintah kita ada dalam negeri, ada polisnya, ada pihak kehakimannya. Perlu selesaikan di situ, jatuh kesalahan, baru kita jatuhkan hukuman. Tapi kalau kita terus menghukum, salah. Sebab tu kena faham bahawa ada tahap-tahap tertentu yang perlu kita lalui terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukum. Itu dari segi akidah dah jelas di sana. Maka begitu juga dalam konteks orang katakan kiamat ini, Nabi dia tak jawab terus. Sebab apa? Dia tidak mau dalam dia menyampaikan itu terganggu sahabat-sahabat yang ada sekitar dan sedang mendengar apakah ilmu yang sedang disampaikan. Akhirnya tergendala disebabkan persoalan tadi yang di luar daripada batas perbincangan. Tapi selepas daripada itu baru Nabi jawab. Nak tunjukkan bahawa ada kaedah yang perlu kita pelajari daripada apa yang berlaku. Jadi tanda-tanda kiamat ini, kalau kita tanya, Nabi sendiri pun tidak boleh menceritakan bila tarikh akan berlakunya kiamat. Namun demikian Nabi SAW menceritakan adanya tanda-tanda yang lebih awal datang untuk kita lihat sama ada kiamat itu sudah hampir ataupun masih jauh. Nabi sebut antara aku diutuskan dengan kiamat itu, kata Nabi tunjuk jari. Istilah jari menunjukkan kata dekat. 2 jari ini dekat. Itu daripada Nabi diutuskan. Jadi tak jauh kiamat itu akan berlaku. Maka Nabi beri pula kepada kita tanda-tanda untuk kita faham. Apakah tanda-tanda? Dia ada 2 di sana. Satu dipanggil al-alamatu as-sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Yang kedua dia panggil al-alamatu al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil ni kalau kita tengok tuan-tuan, boleh katakan berlaku dah. Macam-macam. Tengok hadis Nabi, kalau dalam kitab ini dia tak muat banyak. Dia ada muatkan beberapa hadis, dalam 8 hadis saja. Tapi kes tanda-tanda kiamat ni ada 100 hadis lebih. Tanda-tanda kiamat kecil yang kita boleh tengok. Di sini antara lainnya yang disebutkan di sini, antara hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki bertanya Nabi tentang kiamat. Lalu Nabi bagi tahu bila kiamat itu akan berlaku. Kiamat itu akan berlaku apabila disia-siakan amanah yang tidak dilaksanakan mengikut sepatutnya. Maka tunggulah, kata Nabi, tiba dan datangnya hari kiamat. Lelaki ini tak puas hati, dia tanya lagi kepada Nabi SAW, apakah bagaimana orang yang dikatakan mensia-siakan amanah? Tanggungjawab macam mana? Kata Nabi, apabila diserahkan sesuatu urusan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah
tiba dan datangnya hari kiamat. Maksudnya kita ni kena beri kepada orang yang dalam bidang dia. Memang dia ada kepakaran dalam bidang tu, kita beri. Contoh hari ni mudah, kalau kita tengok hari ni semua pakai datang surau, pakai bawa sejadah, pakai topeng muka belaka, ya. Kenapa ni? Sebab ada arahan. Siapa yang mula mendatangkan arahan ini? Datangnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan daripada Jabatan Mufti. Orang datang surau kena pakai face mask, orang datang masjid kena pakai face mask. Sepatutnya hal yang melibatkan surau masjid ni, arahan datang daripada Jabatan Agama, datang daripada Jabatan Mufti. Tetapi kenapa dalam konteks suasana hari ini COVID-19, kita kena ikut yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Kerana mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang itu. Dalam bidang buat kajian bagaimana COVID itu, nak memutuskan rangkaian dia, rantaian itu macam mana, semua itu ada pada mereka. Maka sebab tu kita akan rujuk kepada mereka. Nak tunjukkan bahawa Islam ini dia bukan sembrono, dia bukan mengikut terjah, ikut suka, tetapi dia ada jalur-jalurnya yang patut kita ikut supaya kita memenuhi syarat dan tidak lari daripada garis pandu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu antara salah satu daripada tanda yang kita baca. Yang kedua disebutkan antara tanda-tanda kecil apa dia? Tanda-tanda hampir kiamat itu, kata Nabi, sikitnya golongan fuqaha. Fuqaha ni golongan orang yang alim dalam ilmu fiqh, dan banyaknya umara. Umara ni siapa? Pemerintah, pentadbir. Dan sedikit juga umana, orang yang setia ataupun orang yang boleh dipercayai. Orang yang setia boleh dipercayai ini tak ramai. Orang yang nak jadi pemerintah ni ramai, tetapi sedikit golongan yang faqih, yang faham, terutama sekali dalam hukum fiqh. Itu kita nak katakan bahawa hari ni ada tak ada? Ramailah kita hari ni. Cuba kita tengok dari segi, orang katakan bab semayang lah. Semayang ni cerita hari-hari. Semayang ni pun kadang-kadang kita duk bergaduh. Duk bergaduh tak habis-habis. Dulu saya dah pernah bagi 1-2 contoh. Duk bergaduh tentang bangun daripada sujud, tangan begitu atau penumbuk begitu. Okay, bergaduh. Timbul juga isu tentang duduk tahiyat, pun bergaduh juga. Sebab rakan-rakan kita ramai yang datang semayang sama, kita pun tengok dia duduk tahiyat tak sama dengan kita duduk. Ada yang duduk bertahiyat awal, dia duduk atas kakinya. Ada yang duduk bertahiyat awal, dia duduk atas lantai. Macam mana tahiyat akhir? Kerana itu pun dah bergaduh. Boleh ke tak boleh persoalannya? Boleh, sebab ada dalam mazhab. Pandangan Imam Syafi'i ni yang kita duk buat selalulah. Duduk kita ni. Pandangan Imam Malik tidak sama dengan Imam Syafi'i. Pandangan Imam Hanafi tidak sama dengan Syafi'i, tidak sama dengan Imam Malik. Tapi siapa mereka ini semua? Keempat-empat imam ini berada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita dah ingat ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i seorang. Kalau orang kita tengok, minta maaf lah, macam orang Bangla, ya? Orang Bangla atau Mamak contohnya, kebanyakan mereka ini mengamalkan mazhab Imam Hanafi. Bila mazhab Imam Hanafi, dia duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sama saja. Duduknya bagaimana? Duduk di atas kaki macam mana kita duduk tahiyat awal. Itu mazhab dia. Ni dia ambil mana ni? Dia reka sendiri ke? Tak, dia ambil daripada hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya ada sandaran dia. Nabi bila dia bersemayang, dia duduk di atas kaki dia waktu mana dia bertahiyat. Cuma perbahasan di sana berlaku, adakah dia duduk ini tahiyat awal atau tahiyat akhir?
Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia meriwayatkan hadis ini secara umum, dia berkata Nabi dia begitu. Maksudnya boleh. Jadi Imam Hanafi dia orang lelaki dia semayang tahiyat awal, tahiyat akhir duduknya sama, iaitu seperti mana tahiyat awal kita. Tapi kalau wanita dia, orang perempuan dia akan duduk tahiyatnya awal dan akhir sama juga, tapi seperti tahiyat yang kedua. Seperti tahiyat akhir. Bezanya di situ. Tapi kita tak nampaklah sebab dia duduk dalam kendelkung, ya. Tapi nak tunjukkan bahawa ada sandaran, tak salah. Waktu semayang kita tengok di mana? Itu masuk kitab fiqh pula dah, ya. Kalau bab semayang ni, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis yang pernah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ni waktu mana dia semayang, sebab tu dikatakan solatlah kamu seperti mana aku solat. Nabi kata ikut macam mana aku solat. Kita tak tengok hukum fiqh tu bagaimana hadis Nabi tentang Nabi solat, jadi kita ikut je. Ikut-ikutan. Sebab tu kita disuruh belajar, ya. Sentuh sikit tentang bacaan lah, sikit sebelum masuk tu. Bacaan ni pun satu juga, ya. Bacaan ni kadang-kadang kita dengar pelik. Selalu sangat kita bagi contoh apa, kalau dengar orang baca wadduha wal laili idza saja, kita tentu imam orang Perak. Bukan sebab dia orang Perak ataupun dia orang mana, tu dia baca qiraat. Yang tu dah biasa dah. Tapi kalau kita dengar dia baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi sad, tapi ditukar. Bukan tukar baris, dia tukar huruf. Sad menjadi sin. Baris hujung pula, baris bawah ditukar jadi baris atas. Si. Sad, dia tak jadi si, dia jadi sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pelik ni ustaz, tukar baris ni ustaz. Dah lah tukar huruf, baris pun dia tukar. Tak boleh sembahyang belakang Pak Imam ni. Sebelum kata tak boleh sembahyang belakang Pak Imam, pergi tanya Pak Imam dulu. Pak Imam baca tadi macam mana? Pak Imam, saya punya baca tak macam tu. Saya ingat silap bacaan saya kot. Pak Imam kita cuba baca, tengok dia pun baca macam biasa. Pak Imam kita betul. Kalau yang saya betul, Pak Imam yang tadi tak betul kot. Kenapa saya punya tadi tak betul? Saya dengar Pak Imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, yang kamu dengar tu betul juga. Saya baca tadi qiraat. Dia tak tanya dulu, dia pakai berhukum. Oh, ni tak kena, ni tak kena, ya. Akhirnya salah apa? Salah tanggapan. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi pula dalam kitab dia Sanggahan. Dia kata nak memahami Islam, kata Dr. Yusuf Qaradawi, kena faham 20 perkara. Yang pertama sekali Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Kena faham bahawa iman adalah suatu yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada syariat Allah, dan mendekatkan diri dalam bermuamalah dengan orang. Kita rasa iman kita hebat, ini tak boleh ni. Orang kat surau Taman Ihsan Ibu ni iman dia lemah, saya tak boleh campur dia. Nanti rosak iman saya. Dia pun campur dengan grup-grup dia ya. Pergi duduk sana kelompok dia, sini kelompok dia. Islam tak mengajar kita duduk bersendirian. Islam suruh kita bermuamalah. Itu Islam mengajar. Sebab tu kata Dr. Yusuf Qaradawi, iman tadi akan mendekatkan dia kepada Allah. Tapi kalau dia rasa dia beriman makin jauh dengan perintah Allah, silap. Itu baru yang pertama, kata Dr. Yusuf Qaradawi. Belum lagi tengok yang kedua sampai ke yang 20. Yang kedua kata Dr. Yusuf Qaradawi, Islam memartabatkan ummah, bukannya menjatuhkan ummah. Jadi bila kita rasa kita sebagai orang Islam, kita kena mengangkat martabat ummah dengan cara apa? Bawa diri kita dulu. Kita tak boleh pergi perbetul orang ni. Kena betul diri kita dulu. Kerana apa?
Dengan betulnya diri kita, orang bukan Islam akan memandang, oh begini rupanya akhlak orang Islam. Tengok, martabat Islam secara langsung akan naik dengan sendiri. Kita jadi seorang Islam yang dermawan, yang selalu bersedekah, ya. Orang akan melihat, oh macam ni. Kalau datang tengah-tengah duk makan kat kedai geng-geng surau, balik waktu Zuhur, singgah kat kedai, minum kat kedai geng-geng surau, ketayak semua atas kepala, berserban, berjubah pun ada. Tengah-tengah duk minum, datang sini saya tak tahu lah, tapi kalau di Batang Kali selalu datang seorang wanita India, bawa file satu, bawa beg datang. Encik, saya ada kutip derma untuk rumah orang tua-tua. Oh tak. Saya tak bagi. Dia pun, okey, terima kasih encik. Dia pun pergi kawan. Tanya kawan, awak tak bagi jadi? Bagi buat apa? Dekat Hindu. Dia bukan kutip derma untuk kuil dia. Dia kutip derma untuk rumah orang tua-tua. Apa salahnya dari segi kemanusiaan? Nabi beri makan orang Yahudi. Kita tak boleh. Ini ni India ni, ya? Tak boleh. Silap kita. Padahal kalau kita bagi, dia pergi minta kat India sebelah tu, India tu tak ada porak. Wangi poh. Halau pergi. Yang kita pula you ada buat apa? Saya minta derma encik untuk rumah orang tua-tua, untuk makan dia orang apa semua. Oh ya, tak apa. Kita keluar duit lagi. Dia tengok orang Islam pula lebih pemurah. Padahal rumah orang tua-tua ni yang duduk situ orang India, orang Cina, orang Melayu tak duduk situ. Tapi dia beri makan juga. Dia akan nampak pemurahnya orang Islam. Ini kadang-kadang kita tak nampak tanggungjawab sosial tu. Kita duk nampak kira hukum saja. Bab hukum ni tuan-tuan, memanglah kita kena menghukum, tapi kena faham. Kata Zainuddin MZ, tuan-tuan kenal, penceramah hebat Indonesia. Dia kata dalam kita nak menghukum, jangan kita jadikan hukuman kita itu umpama pisau yang memotong. Pisau bagaimana? Pisau ni matanya di bawah tajam, di atasnya tebal. Pantang ada saja yang di bawah ini salah, potong. Maksudnya jatuh hukuman. Sebab apa? Sebab orang bawahan, rakyat biasa, orang-orang miskin kenakan tindakan. Tapi yang buat salah ni orang atasan, golongan VIP, golongan yang hebat-hebat. Oh yang ni jangan dulu, sebab mata dia tebal ke atas. Islam memang menyediakan prasarana dari segi syariatnya ada, ibadahnya ada, akhlaknya akidahnya ada. Kita perlu melaksanakan mengikut ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itu Nabi dah ajar kepada kita, dalam hadis-hadis baginda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakhir kabirana wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nabi kata bukan umat aku siapa yang tidak mengasihi yang kecil. Tak kiralah siapa dia tu, anak orang Islam ke tidak, selagi dia kecil wajib kita mengasihi dia. Kalau tidak, Nabi tak mengaku umat. Wa yuwakhir kabirana, Nabi kata bukan umat aku juga mereka yang tak menghormati yang tua. Tak kiralah dia Islam atau tidak, selagi mana dia lebih tua daripada kita, wajib kita hormat dia. Apatah lagi kalau yang tua itu bapa kita, paman kita, ya, lagilah kita wajib menghormati. Dan bukan umat aku, kata Nabi, siapa yang tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini kena jalan serentak. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang memberi faedah kepada manusia dengan cara apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini mesti dibuat oleh orang Islam. Ajak benda baik, cegah benda mungkar. Ajak benda baik, cegah benda mungkar. Tapi jangan lupa, ramai juga orang bukan Islam buat benda yang sama. Ajak benda baik, cegah benda tak baik. Ajak benda baik, cegah benda tak baik.
Kalau kita buat benda yang sama sahaja kita dengan mereka. Tak ada beza. Maka sebab tu Allah letak sedikit lagi di hujung ayat itu, kata Allah, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, di situ ada kelebihan yang mana mereka buat, kita pun buat, tetapi kita ada kelebihan kerana kita ini beriman kepada Allah. Orang beriman ni tuan-tuan, dia iman dia naik turun lah, ya pastinya, ya, sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Allah nyatakan orang beriman ni bila dia dengar saja nama Allah, dia dah rasa gemetar, apatah lagi wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, bila dibacakan pula ayat suci Al-Quran, bertambah-tambah iman. Maksudnya dia ada gelombangnya, naik turun dari segi iman. Maka ada masa kita merudum, ada masa kita dia punya gelombang keimanan tu naik. Jadi waktu mana kita merudum, kalau kita ada teman-teman yang bersama dengan kita, teman sahabat, maka dia akan tolong nasihatkan kita supaya memperteguhkan kembali iman kita. Kalau ketika mana kita iman kita hebat, kita lihat ada teman-teman kita nampak macam muram saja iman dia, maka kita gemburkan, bajai iman dia tu supaya dia juga bersama dengan kita memiliki keimanan yang hebat. Itu cara orang Islam. Itu sebabnya Nabi sebutkan Islam ini tuan-tuan, ayat suci Al-Quran dia akan menerangkan hadis, hadis akan menerangkan ayat suci Al-Quran. Sebab itu Nabi sebut apa? Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang kamu. Kita duk rasa kita beriman, tak. Nabi kata tak beriman seseorang kamu, melainkan dia kasih, dia sayang kepada saudara dia seperti mana dia kasih dan sayang kepada diri dia sendiri. Jadi sebab itu kita kena sayang kepada teman-teman kita. Kalau kita nak masuk syurga, bukan kita bersendirian, kita nak dia juga bersama dengan kita. Itu Islam. Itu wujudnya di sana sedekah, di sana wujudnya zakat, ya. Sedekah ni tuan-tuan nampak remeh tapi sebenarnya besar dia. Kalau tuan-tuan baca sejarah, ada satu kisah di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Satu riwayat yang diriwayatkan daripada Abu Laith As-Samarqandi. Kata dia, ada seorang pemuda di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Pemuda ni seorang pemuda yang sangat baik. Setiap hari dia akan pergi jumpa Nabi Allah Sulaiman dan dia akan ucapkan salam. Maksudnya dia doakan kebaikan untuk Nabi Allah Daud, bukan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud. Setiap hari dia akan pergi jumpa Nabi Allah Daud, baru dia balik rumah. Dan malaikat maut tanya kepada Nabi Allah Daud, Daud, kau kenal tak lelaki? Nabi Allah Daud kata, aku kenal. Dia seorang lelaki yang sangat baik. Dia tidak akan masuk tidur selagi mana dia belum datang jumpa dan mengucapkan sejahtera untuk aku. Baru dia masuk tidur. Sampai tahap tu. Kata malaikat maut, pemuda itu hayatnya cuma tinggal 6 hari sahaja lagi. 6 hari sahaja lagi, kemudian dia akan mati. Malaikat maut beritahu kepada Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ni rasa, orang kata sedih sangat sebab pemuda ni seorang pemuda yang sangat baik. Tiba-tiba Nabi Allah Daud tunggu sampai ke hari yang ke-6, hari ke-7 ada lagi, hari ke-8 ada lagi. Akhirnya tunggu sampai 70 tahun. Itu menyebabkan Nabi Allah Daud bertanya balik kepada malaikat maut. Malaikat maut ni terlupa tarikh kena cabut. Dia pun tanya kepada Nabi Allah Daud, kepada malaikat maut, dulu kamu beritahu kepada aku lelaki itu hanya tinggal 6 hari, tapi kenapa usianya dilewatkan lagi? Maka jawab malaikat maut, dia kata, ketika mana tarikhnya sudah cukup pada hari yang ke-6, lalu aku nak menjalankan tugasku untuk mencabut nyawanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada aku, kamu hentikan dulu daripada mencabut nyawanya, kerana suatu hari ketika mana pemuda ini berjalan dalam tempoh 6 hari jadi itu,
Dia kata lelaki ni ialah jalan dalam keadaan yang istilah orang katakan jalan tak ada hala tuju. Itu yang kadang-kadang orang Melayu kita dia buat hadis ni, dia kata apa, buang tabiat nak mampus. Tak biasa-biasa pergi mancing, tiba-tiba hari tu baru beritahu bini nak pergi mancing. Sebenarnya dia waktu tu dia dah tak boleh nak fikir dah, sebab dah dekat. Tak biasa-biasa naik motor, tiba-tiba hari tu minta motor kawan, pinjam motor ke nak naik jap. Keluar kalau sampai depan accident mati. No, rupanya patutlah dia minta motor pun, selama ni tak pernah bawa motor. Pemuda ini dalam tempoh tu kata Allah SWT, waktu mana dia sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang fakir miskin kepada dia. Dia kata aku sangat memerlukan kepada bantuan. Pemuda ni tak fikir banyak, terus dia beri bantuan, dia beri sedekah. Tak disebut dalam riwayat tu berapa banyak dia beri, tapi sedekah ni tuan-tuan sikit pun sudah bermakna. Dia kata pemuda ini telah beri kepada hamba Allah. Bila dia beri kepada hamba Allah tu dengan tidak mengharap apa-apa, dia pun terus jalan. Lalu pemuda yang dapat sedekah daripada dia ni terus berdoa kepada Allah, wahai Allah, kau panjangkanlah usia pemuda ini, semoga dia dapat terus bersama-sama dengan Daud alaihissalam. Lalu Allah perkenankan doa dia. Allah perkenankan, kata Allah, 6 hari yang tinggal itu maka aku gantikan setiap hari dengan 10 tahun. Jadilah 60 tahun. Lalu dengan keredaanku, kata Allah, aku tambahkan lagi 10 tahun untuk dia, jadikan 70 tahun. Maka kata Allah kepada malaikat, kamu ambillah nyawanya setelah mana selesai 70 tahun yang ada. Tengok tu, baru sedekah, nak tunjukkan besarnya. Tapi benda ni orang katakan, dia sedekah ni macam kita kata bukan tunggu banyak, tunggu sikit pun cukup, ya. Macam dulu saya ingat saya mengajar di masjid PJ tu, Masjid Seksyen 51. Ada seorang orang tua tiap-tiap kali balik dia tunggu nak bagi sedekah. Mula-mula saya sampai dulu ditunggu je, saya tak kenal lagi. Saya ingat orang tua ni nak tanya soalan apa ni, kita pernah selesai dah, pergi kepada dia. Pergi baru nak tanya pak cik nak jumpa saya. Tak, dia datang salam bagi duit. Saya pun dia bagi duit, saya ambil lah. Balik rumah tengok berapa duit dia bagi, RM1. RM1 aja. Tiap-tiap kali saya pergi, RM1 dia bagi. Kalau kita fikir negatif, orang tua ni nak bagi pun RM1. Ni orang daripada Hulu Selangor tau, pergi mengajar kat PJ, kau bagi RM1. Itu dia nak bagi, bukan diperintah dia bagi pun. Sebab apa? Dia nampak ganjaran RM1 itu berapa besar dengan ikhlas. Sebab tu RM1 tak sama dengan RM100, tak sama dengan RM1000. Kerana apa? Mungkin orang yang bagi RM1000 tu dia duit ada RM100,000. Yang bagi RM1 ni dia itu je kadang-kadang dia ada, tapi oleh kerana keikhlasan, nak tunjukkan bahawa besarnya ganjaran yang Allah beri. Dan ini antara tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat juga, iaitu apabila wujudnya ramai golongan-golongan yang kedekut. Itu antara salah satu tanda. Golongan yang kedekut itu sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Jadi hari ini kita harap tidak ada orang yang kedekut. Kedekut ni tafsirannya banyak, sebab kedekut ini salah satu daripada tanda orang yang tidak mencium bau syurga. Sebab itu dalam menghuraikan kedekut ini, ada orang kedekut harta, ada orang kedekut ilmu. Kita duduk di tahap kita ni, kita sendiri yang tahu kita ni ada apa. Ada harta, jangan kedekut harta. Ada ilmu, jangan kedekut ilmu. Berilah apa pun, yang penting kita beri dalam kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sesuatu, kita mencari perhatian daripada manusia, tuan-tuan, rugi. Kita buat bukan cari perhatian manusia, tapi carilah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberi kepada kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang beri segala-galanya kepada kita, tapi Dia tidak meminta apa pun. Dalam Al-Quran memang disebut di sana, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan illa liya'budun, beribadah. Tapi ibadah itu bukan untuk Allah. Kita beribadah kerana Allah, tapi bukan untuk Allah. Kita buat ibadah itu sebenarnya untuk kita. Segala ganjaran dalam beribadah itu akan kembali kepada kita.
Kalau seluruh manusia yang ada ini engkar, tidak mau beribadah kepada Allah, Allah tetap maha hebat, tetap maha besar. Kalau manusia, lain tuan-tuan, ya. Ni pakat berebut ni, saya sekarang ni tengah nak pergi pilihan raya di Sabah. Sebab apa? Nak orang menyokong. Kalau orang tak sokong, dia tak boleh nak bentuk kerajaan dia punya. Terpaksa bagi pada pihak lawan. Tu yang pakat berebut tu. Ya. Allah, hampa tak sokong ke, nak sokong ke, aku tetap Tuhan. Maliki yaumiddin, sebagai Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Kita manusia, kita beri sesuatu, kita mengharapkan. Ya. Boleh, saya tak ada masalah kalau cik nak saya pangkah cik. Tapi cik kena faham lah, besok cik kena bantu saya lah. Ya, saya bukan orang senang. Tapi kerana dengan satu undi saya, cik boleh jadi YB tau. Okeylah, tak apalah. Mengharap. Harapkan undi orang tu pula mengharapkan habuan daripada orang yang besok jadi YB untuk bagi. Entah dapat, entah tidak. Tapi Allah, dia beri, dia tidak mengharap daripada hamba. Tapi kalau hamba itu sedar diri dia sebagai hamba, maka tengoklah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila mana dia sebagai seorang hamba, dipanggil oleh Allah sebagai hamba, Subhanalladzi athra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dia sedar diri dia hamba, maka dia beribadah. Bila ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa yang Rasulullah beribadah sampai macam ni sekali? Kan telah dijanjikan syurga. Apa jawab baginda? Bukankah aku ini di kalangan hamba yang bersyukur? Jadi sebagai tanda bersyukur, rupanya kena beribadah. Sebagai tanda bersyukur, kena ibadah. Ibadah itu luas ruang lingkupnya. Bukan sekadar duduk di dalam surau masjid saja, tidak. Segala gerak kerja kita, kira mana kita buat kerana Allah, dia jadi ibadah. Cari nafkah, beri anak isteri makan, jadi ibadah. Isteri masak kat dapur, pedih mata, cili masuk, dia tak menyumpah kat suami dia sebab dia tahu ini dia nak sediakan untuk suami dia. Maka segala masakan dia, penat lelah dia, jadi ibadah. Tapi kalau sambil duk masak, dia mengumpat kat suami, nang buka tinang kui, buka tikui. Kenapa mak menangis? Anak balik sekolah. Apa mak menangis? Air mata sampai ni, mak bergaduh dengan ayah ke? Tak ada lah. Ya. Habis kenapa menangis? Bapa engkau ni lah, hari-hari nak masak lemak cilapi, ya. Nak meluat dah mak buat. Dalam meluat masak juga. Tapi rugi lah, sebab dalam buat kita duk merungut. Elok kita jangan merungut. Suami pun sama juga. Kita penat lelah cari orang kata rezeki nak balik bagi anak isteri, kita nak merungut. Rugi sebab apa? Kita nak benda yang kita buat tu jadi ibadah. Dan sedarlah bahawa rezeki itu kurniaan Allah SWT. Sebagai penutup saya nak sebutkan bahawa kita hidup ni memanglah kita nak dapatkan ketenangan. Itu yang saya katakan dalam kuliah pagi tadi pun, bahawa kalau kita baca ayat suci Al-Quran, kita jumpa di sana Allah nyatakan apa? Allah nyatakan huwallazi anzala sakinah. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Ketenangan ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ketenangan yang dimaksudkan itu adalah rahmat Allah. Siapa yang dapat ketenangan, dia dapat rahmat. Siapa dapat tenang, dia mendapat rahmat Allah. Kerana ketenangan ni tak boleh dibeli, tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang rasa tak tenang. Ya Allah, kenapalah tak tenangnya? Maksud kata dia tak dapat rahmat. Siapa yang dapat rahmat, itulah dia mendapat ketenangan, kata Ibnu Abbas. Cuba kita tengok orang kaya, harta benda banyak. Kalau ikutkan dia boleh beli seberapa banyak ketenangan dia nak, tapi dia tak dapat. Bill Gates tak dapat ketenangan. Dia nak tunjukkan bahawa ketenangan tu bukannya boleh dibeli. Kita tengok orang miskin, tenang, elok. Tu kadang-kadang kita bagi contoh. Orang kaya ni, dia kaya, harta banyak, nak tidur pun susah, tak lena. Sebab apa? Cemas dia. Periuk jatuh, dah dia kata orang nak masuk rumah dia, padahal kucing lalu. Nampak bayang sikit, dah dia kata perempuan nak masuk rumah. Cemas dia, tidur tak boleh lena. Orang miskin,
Orang miskin senangnya lena. Letak kepala, lena. Letak kepala, lena. Jangan kalau letak kepala atas bantal. Baru pejam sikit dengar kuliah pun dah lena. Mudah orang miskin. Tapi bukan maksud miskin tu akan dapat ketenangan. Belum tentu. Belum tentu. Orang kaya boleh tidur lena elok. Ya, sebab dia harta semua ada. Macam tuan-tuan letak kepala lena elok. Kena pula orang miskin macam saya pula. Letak kepala pusing kiri kanan. Tak boleh. Mana nak boleh lenanya. Anak semua duduk kat universiti, duduk kat kolej. Anak ni minta duit yuran, anak ni minta yuran. Duduk fikir dah lah di Kedah sekarang ni Covid pula tu. Anak saya duduk mata rendah, saya marah, pendang seorang. Mata rendah merbuk seorang. Sekolah agama Al-Ustaz seorang. Semua kawasan-kawasan yang ni Allah nak pening kepala. Rupanya miskin pun tak tenang juga. Jadi tenang ni, tenang ini siapa yang dapat menunjukkan kata Allah beri rahmat kepada dia. Jadi berusaha kita untuk mencari ketenangan. Mudah-mudahan kita mendapat ketenangan. Kalaupun kita dilihat tidak mendapat ketenangan itu di dunia, biar kita mendapat ketenangan itu pada yaumul akhirat nanti insya-Allah. Tapi biasanya ketenangan yang Allah beri itu dia akan beri di dunia, ketenangan di alam kubur dan ketenangan juga pada yaumul akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihhum fid din, ya Allah, fahamkanlah kami semua ya Allah dengan agamamu, permudahkan kami ya Allah dalam melaksanakan segala tuntutan agamamu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami yakin benar yang disebutkan oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, dikurniakan syurga. Maka kami pohonlah kepadamu ya Allah, kami merayu kepadamu, jadikanlah diri kami ini, kedua ibu bapa kami, anak isteri dan mereka yang berada dalam tanggungan kami, seluruh jamaah yang hadir dan yang mendengarnya pada malam ini ya Allah, seluruh umat Islam yang berada sekampung dengan kami ya Allah, dan seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka di kalangan hamba-Mu yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami yang terakhir, lalu Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan segala amal ibadah kami sebagai ibadah yang diterima-Mu ya Allah. Doa kami di kalangan doa hamba yang Kau perkenankan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Benci dia. Benci.